Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ini satu topik yang menarik. Bukan menarik dari sudut apa, menarik sebab ramai orang ambil tak endah disebabkan benda tu tak nampak. Dan ramai orang yang ada reput tulang tapi dia tak tahu yang dia reput tulang. Bahkan saya sendiri tak tahu kalau kita tak belajar ilmu ni. Boleh kita sama-sama share dengan kawan-kawan sebab dia bermula daripada umur 20-an dah ada. Bahkan 30 aja dia bermula step reputan tulang. Jadi topik pada malam ini ialah reput tulang. Kalau bahasa sains dia panggil osteoporosis. Anda kena belajar sebelum osteoporosis ni ada juga satu nama yang dipanggil osteopenia. Penting ialah you faham, dan bila berlaku pada anda atau adik-beradik anda, terutama sekali mak bapak kita ataupun atuk kita, yang memang hampir 50% daripada kita, terutama sekali wanita lagi sekali, 1 in 2 of the ladies here yang tengah tengok ni, and 1 in 4 of men. Namun yang lebih banyak patah tulang yang lebih serius ialah lelaki. Pelik kan? Walaupun lebih banyak wanita yang kena osteoporosis, tapi dari segi kalau patah tulang yang serius lebih pada lelaki. Saya akan cerita semua-semua ni. Osteoporosis atau reput tulang, dia dalam bahasa Inggeris, osteo maksudnya tulang, porosis maksudnya porous. Porous ni macam apa tu, tanah ataupun clay yang boleh larut dengan air dan sebagainya. Dia macam lubang-lubang halus ada, dia boleh tembus. Jadi porous tu kalau dah teruk sangat, banyak sangat berlubang-lubang, dia senang patah. Maka itu sebutnya saya kata boleh sampai patah tulang. Okey, berapa persen saya kata tadi? Antara 25% daripada kita sejak umur 12 hingga 15 tahun dah mula penuh dengan tulang-tulang yang kuat. Dan kalau saya kata berkaitan kuat, bukan berkaitan kuat macam batu. Setengah orang ingat kalau tulang kita tu kuat, keras macam batu, berarti dia tu strong. Salah. Dia mesti kuat dan fleksibel. Dia mesti kuat, keras, dan tetapinya dia boleh juga berbentuk, boleh melentur. Barulah tulang itu dipanggil tulang yang betul-betul efektif untuk menjaga badan kita. Faham tu? Jadi strong and very flexible bone is what kita cari-cari. Semoga anda boleh mendapat 3 tempat yang utama dibetulkan dulu. Sebab kalau dia nak patah ataupun dia nak reput, dia lebih kepada tempat 3 ni. Okey, cuba perhatikan. Nombor 1 ialah spine. Dia senang orang putih panggil compression fracture. You perasan tak, kadang-kadang kita bila atas pada umur 50, nak masuk 60 lebih rendah daripada masa kita umur 30 dulu. Betul tak? Dan bila kita dah masuk 70 lagi rendah dan kadang-kadang bongkok terus. Betul? Ini kadang-kadang melalui kesakitan ada petanda, kadang-kadang tak ada petanda. Just orang kata sebab dia dah tua, nampak macam mana, dia dah lagi lama, dah pula lagi badan lagi kurus pula tu, dia lagi bongkok dan lagi bengkok. Sebenarnya itu ada dipanggil osteoporosis. Faham? Yang tak sakit. Tapi yang kita risau dalam ada retak dan reput dan dah kompres, tertekan dan terhimpit jadi rendah 3-4 inci. Tapi kadang-kadang sampai dia tekan nerve atau tekan saraf, itu menyebabkan sakit gila. Okey, jaga baik-baik. Okey. Baik, ada juga sampai 25% daripada 3 tempat ni, satu spine, satu lagi hip, pinggang ataupun tulang paha kita ni, tulang pinggul kita. Tahu tak yang tulang besar kat femur kita yang pegang kita punya ni pinggul ni, faham tak, dua tu yang kita jalan tu, femur tu kan, dia patah kat sini, kat dia punya penyambung dia tu. Faham tak, yang ada ball and socket tu kat neck dia, kat dia punya leher dia tu, kat pinggang ni. Itu nombor 2. Nombor 3 yang herannya ialah kat wrist ni, bahagian pergelangan tangan. Ni selalunya kalau masalah tu dia pergi main salji lah, sikit-sikit jatuh, licin-licin jatuh, balik-balik tengok dah bengkak, sakit. So itu antara petanda-petanda yang you kena. Sebenarnya dah lambat lah tu kan, dah patah dah kan. Kita nak cerita malam ni kalau boleh sebelum you patah, apa you nak buat, betul tak? Baik, terus kita kena tahu setiap saat sel kita ni bukan sel mati keras macam tu. You mesti ingat dia tak ada pergerakan yang banyak ataupun regenerasi kehidupan dia. Tapi sebenarnya penuh dengan sel yang dinamakan osteocyte tu, maksudnya tulang, sel-sel tulang tu memang hidup setiap saat. Ada 5 hingga 10% dia bertukar ganti. Dia kata orang setiap tulang kita satu badan ni 7 tahun dia semua dah ganti baru.
walaupun dia ambil masa sampai 5, 6, 7 tahun, tapi dia setiap kali 7 tahun you dapat fully new bone. Berarti dia memang kena proses penukaran tu berlaku. Ada 2 jenis sel. Yang ni kita belajar sains sikit malam ni, boleh tak? Satu dipanggil osteoclast, yang breakdown sel-sel yang dah lama, dah tua. Maklumlah tulang macam pokok juga kan. Kalau pokok tu you nampak batang-batang dia, ranting-ranting dia dah rosak ataupun dah tua, dah reput, dia akan mati. Dan yang ni sel yang jaga buang-buang, detox sel-sel yang tak bagus dalam tulang tu, namanya osteoclast. Satu lagi bila dah nak naik baru pula, nak diganti dengan osteoblast. Jadi kelas dengan blast ni dia mesti balance. Tak boleh terlalu banyak blast berlaku, berarti terlalu banyak tulang timbul kat situ pun tak elok. Ataupun terlalu banyak osteoclast yang membreakdown, pecah-pecah kan, nak bagi relai semua tu. Selalu masalahnya kalau osteoclast ni lebih daripada osteoblast yang membina, merobohkan lebih banyak, maka yang tu menjadikan tulang kita reput. Boleh faham? Okey, good. Jadi saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita dah dapat mukadimahnya. So ujung-ujung saya kata apa? Jangan ingat tulang kita tu semuanya kalsium saja ataupun macam batu saja. Kan dia terdiri daripada kolagen ataupun protein. Jadi sebahagian besar daripadanya ialah protein berbentuk kolagen. Lepas tu ada lagi kalsium, magnesium, dia punya phosphorus, strontium, ada lagi lah mineral-mineral lain. Jadi kalau kita dah faham macam tu, apakah risiko yang saya kata kalau you ada buat benda-benda ni, you akan sampai peringkat patah tulang pun, bukan takat reput saja. Okey, kalau reput tu dia panggil osteoporosis. Kalau sebelum nak reput, ada petanda dia panggil osteopenia. Osteopenia tu maksudnya kurang nutrien-nutrien yang menjadikan bone tu lama kelamaan jadi osteoporosis. Lepas osteoporosis jadi fracture, maksudnya patah tulang lah. Okey, satu daripadanya ialah risiko utama ialah umur. Faktor umur saya dah kata tadi, bermula daripada umur 30 dia dah mula buat perangai. Kita punya sel kita yang menjadikan tulang tu cantik dan kuat dan fleksibel, dia dah mula berkurangan. Kata orang start daripada umur 30 tahun, 1 tahun 1% turun. So kalau kita tambah 10 tahun lagi, 1 dekad, kita turun lagi hampir 10%. Tulang kita tu tak jadi kuat. Sebab tu bila sampai umur 50 ke atas, 60 ke atas, kalau jatuh sikit aja, setengah orang, ni saya cerita betul, dalam kajian mengatakan kalau you dah betul-betul osteoporotik, sel you dah banyak sangat yang dah reput dan tulang kita tak steady lagi dah, batuk pun boleh jadi patah. Boleh jadi retak. Batuk aja saya cerita. Okey, baik. So satu faktor umur, lebih pada 50-an lah selalunya kan. Namun saya kata tadi dia bermula daripada umur berapa? Umur 30, wanita lebih pada lelaki. Dari segi siapa yang ada chance kena, lagi sekali wanita. Okey. Nombor seterusnya, risiko kalau kita orang Asia. Kalau orang-orang Caucasian, maksudnya orang-orang kulit putih, dia kurang sikit sebab ini genetik atau faktor-faktor yang Tuhan dah jadikan tulang kita senang reput kalau tak jaga. Nasibnya baik orang Asia ni banyak bekerja. Bila dia buat kajian dibandingkan dengan barat, orang timur ni walaupun sepatutnya lebih senang fracture. Contohnya kalau orang Afrika pun kan, kita makan pun biasa-biasa compare tu masalah semua ni, tapi kita lebih susah nak patah tulang disebabkan kerja kita, pergerakan kita itu membalancekan balik daripada masalah genetik tadi. Baik, family history, kalau adik-beradik semua patah tulang atau mak bapak atau atuk pun sampai bawa, saya lupa nak cerita, 25% daripada mereka yang patah tulang, terutama sekali hip fracture, 25% daripadanya boleh bawa maut. Berarti sampai you dengar setahun dua lepas patah tulang tu dah meninggal sebab ada kaitan dengan masalah kalsium, masalah inilah mineral-mineral dalam badan kita pun mengganggu organ-organ lain sampai boleh bawa maut cerita malam ni. Okey, so saya kata family history kena jaga elok. Kalau anda jenis yang kecil, petit, pernah dengar petit tak? Kalau beli baju tu double atau triple S, bukan satu S, double atau triple S. Kadang-kadang kena buat baju sendiri. Yang ni petit ni low body weight ataupun you are underweight sangat-sangat. Okay, alright. Seterusnya, kalau you suka kena ambil steroid ke apa-apa, tu kena hati-hati, tulang senang kena reput. Macam saya dulu sampai 6 bulan
8 bulan ke kena steroid. Kalau sambung lagi tak tahulah. Tu pun tulang pun bukan betul sangat dah sekarang ni. Tu tak. Tapi kita kena faham. Alkohol kita tak minum, tapi siapa minum tolong. Smoking confirm boleh senang kena osteoporosis. Siapa yang tak cukup matahari, siapa yang tak ambil cukup vitamin D, maklumlah kan, sebab kita ni orang Malaysia, ingatkan kita duduk bawah matahari, tapi rupa-rupanya tak kena matahari. Dah pula tu tak ambil suplemen vitamin D3, K2 semua tu. Dan K2, vitamin K2, dua-dua ni mustahak. D3 dan K2 tak cukup. Kalau you check darah you, kalau tak cukup, confirm senang kena osteoporosis. Tak jaga diet, biasa pakai lanyak aja. Nanti saya cerita tentang susu pun. Okey, susu adalah di antara penipu utama syarikat yang mempelopori susu. Yang you tengok brand-brand dalam kotak tu, yang dalam TV semua tu, malam ni saya tekan lagi sekali, mereka tidak belajar secukupnya. Kenapa susu, kalau zaman modernnya susu, saya tak kata zaman dulu punya, zaman sekarang ni yang penuh dengan antibiotik, hormon, ada masalah-masalah terlalu tinggi, dimasukkan lagi kalsium dan sebagainya, mempercayai disebabkan kalsium you akan kuat, you punya tulang, salah besar. Okey, nanti saya cerita. So malam ni you dah belajar satu gaya hidup yang ramai yang anggap betul, rupa-rupanya salah. Susu antara satunya. Lepas tu yang ni memang semua setuju kot. Kalau tak aktif, maksudnya hidup kita tu suka duduk je, faham tak? Suka tak mau bergerak lah. Maksudnya penyakit orang kaya ataupun penyakit bos-bos ni, faham tak? Semua orang angkat beg, nak masuk lift pun orang buka lift, nak buka pintu kereta pun orang buka pintu. Ini kerja duduk je, siap. Okey, sebab tu kalau you tengok astronot yang pergi ke angkasa, dia orang terpaksa buat special exercise ke atas sana sebab tak ada gravity semua. Sebab apa? Ada kaitannya dengan tekanan tulang. Kalau tak ada langsung, tak ada beban langsung, you akan dapat osteoporosis atau retak tulang juga. Baik, sambung. Kalau you suka ambil soft drink, ni minuman-minuman bergas ataupun minuman energy drink semua ni, sebab dia ada banyak phosphoric acid. Anything that datang daripada phosphorus yang jadi acid semua tu, lagi sekali tulang akan reput. Lepas tu anda suka ambil ubat antacid, kan kita yang ada masalah gastrik, masalah apa lagi, masalah GERD, masalah reflux, anda tolong kalau duk ambil antacid macam Nexium yang mahal-mahal tu, proton pump inhibitor, pernah dengar kan PPI tu, ubat-ubat yang mahal-mahal untuk jaga masalah sakit perut semua ni. Okey, dia menyebabkan masalah side effectnya tulang boleh reput. Okey, lagi kalau hormon you tak betul, terutama sekali perempuan yang dah menopausal ataupun selalu ambil hormon-hormon yang block you punya estrogen, kalau tak cukup nanti you akan bermasalah besar. Siapa yang ambil ubat diabetes, ada, bukan semua ubat diabetes, saya tak ingat nama tu, cuba cek dengan doktor yang mana satu, you google tengok, ada yang menyebabkan tulang reput. Dua nama yang saya tak ingat kat sini, tapi diabetes punya medicine. Saya dah cerita steroid, dan satu lagi nama lithium. Ubat-ubat yang ada lithium ni selalunya ubat-ubat yang seperti untuk mental health, untuk masalah depression, anxiety dan sebagainya. Ubat-ubat tu kadang-kadang ada lithium. So you check tengok. Okey, baik. Sekarang tiba masanya, macam mana you nak tahu you kena ataupun you ada apa orang panggil akan kena masalah osteoporosis ni. Kadang-kadang kita pakai agak je kan. Kan saya kata tadi, kadang-kadang tulang tu dah sampai rendah 2-3 inci daripada asal pun kita rasa kita normal lagi. Sebab kadang-kadang saya kata apa, dia tak sakit. Tahu-tahu tengok x-ray dah nampak kompres dah, tulang belakang tu dah bengkok dah. Baik, yang paling popular ialah dinamakan DEXA scan, DEXA, Dual Energy X-ray. Ni special X-ray, low density X-ray. Dia X-ray ni tak membahayakan, sehingga kawan yang test tu tak payah pakai dia punya radiation block punya pakaian pun, dia duduk je macam buat ultrasound je. Sebab very low dia punya X-ray dia. Tapi namanya DEXA scan. Dalam DEXA scan ni, kalau result you selalunya you tak payah ingat, tetapi doktor ataupun pakar tu akan beritahu encik punya sekarang kalau antara -1 dengan -2.5, ni dia punya ukuran lah dalam julat ni, -1 dengan -2.5 you kira normal. Okey, faham tak? Tapi kalau you kurang daripada 2.5, berarti
you dah mula apa orang panggil ada osteopenia. Kalau teruk lagi, bawah lagi katakan minus teruk sangatlah, minus 2.8 ke minus 3 ke panas rendah sangat dia punya bone density tu kan, maka doktor selalunya dah bagi ubat. Yang tadi pun osteopenia yang masih lagi dalam borderline, tapi kalau yang teruk sangat, doktor akan bagi ubat. Ubat-ubat ni saya bagi tahu nama dia, seperti selalunya doktor yang famous sekarang di klinik bagi Fosamax atau Boniva. You pernah dengar kan nama ni, siapa yang dah doktor bagi warning tu. Cuma di Malaysia ni tak laku sangat. DEXA scan you tak pergi buat kat hospital semua. Orang pun tak banyak cerita kan, lagi tak patah tulang dia tak scan semua ni. So bagi saya elok you dapat tahu, sebab ubat-ubat ni semua kalau boleh saya tak nak galakkan you makan, sebab side effect ubat-ubat ni salah satu pada side effect utamanya ialah patah tulang. Dia boleh mematahkan tulang disebabkan walaupun scan you nanti lepas makan ubat-ubat ni macam nampak tulang tu tebal balik, tapi rupanya macam dia letak simen atas tiang yang dah lama. Tiang dah reput, dia salut balik, faham tak? Dia lekatkan macam bone atas dia. Kan kalau tulang ni yang atas ni dia bukan solid, sebab dalam masih lagi berlubang-lubang, betul tak? So kalau dia retak je kat luar tu, senang patah. Bahkan salah satu pada side effect ubat-ubat moden untuk osteoporosis menyebabkan you dapat patah tulang pun. Ada lagi lah nama-nama ubat yang saya percaya kita tak perlu ingat nama-nama dia, tapi dia boleh menyebabkan ulcer. Ada 1-2 ubat tu sampai boleh dapat kanser pun. Ada satu lagi ubat tu boleh menyebabkan jaw kita ni tulang ni boleh tenggelam, boleh reput, boleh kecut. Jadi bila kita nak buat any dentist work, gigi ni boleh terkeluar semua. So jaga baik-baik. Kita tak naklah sampai you ada masalah sampai jantung pun boleh atrial fibrillation. Maksudnya jantung kita boleh bermasalah degupannya. Asal usulnya daripada isu tulang tadi. Ya kan, ada kaitan dengan kalsium, magnesium semua tu. Jadi anda sekalian, sebelum you makan ubat-ubat tu boleh dengar tak lecture ni, okey? Sebab mana tahu dia boleh menyelamatkan kita daripada nak banyak makan ubat yang menyebabkan side effect pun boleh patah tulang lagi. Baik. Apa yang kita kena buat? Boleh dengar? Okey, nombor 1. Sebenarnya tak susah kalau kita dengar, cuma nak buat tak buat je. Sebab apa? Contoh, nombor 1, diet. Sebab apa? Ini bukan sebab saya mempelopori DND diet, tapi kebetulan bila you baca semua apa yang direkomendkan oleh pakar-pakar, cuma bagi mereka yang nak kena makan meat dan sebagainya tu dan percaya kepada makan daging, silakan. Saya tak boleh halang. Bahkan ada setengah mempelopori makan daging sup tulang pun. Sebab apa? Nak bagi kuat tulang. Setengah tu suruh makan sardin. Sebab apa? Dia kata sardin tu boleh makan dengan tulang-tulang dia sekali. Di tulang-tulang tu ada kalsium dan sebagainya. Tapi bagi saya ada cara lain yang lebih menyelamatkan. Itu pendapat saya. Anda boleh ikut ataupun tak mau ikut pun tak apa. Cuba dengar dulu, okey? Yang penting ialah no sugar, no refined carbohydrate. Yang ni semua kita faham. DND diet memang pantang larang utamanya ialah sugar, susu dan daging yang berat-berat. Maksudnya daging yang moden lah. Berat dengan apa? Berat dengan hormon, antibiotik dan sebagainya, betul tak? Yang penting ialah yang kita mula tadi, gula dan refined carbohydrate. Saya selalu ingatkan, karbohidrat dibenarkan, karbohidrat yang berserat tinggi digalakkan. Tapi yang semua refined seperti tepung-tepung, kek-kek, biskut, donat, yang you beli kat supermarket, semua tu out. Pasal apa? Dia tidak membantu meningkatkan you punya kalsium, magnesium, fosforus, potasium, boron. Saya ulang lagi sekali. Kalsium, magnesium, potasium. Okey, satu lagi nama boron, satu lagi nama fosforus, satu lagi nama strontium. You ambil green leafy vegetable. Semua sayur-sayuran yang hijau selamat. You cukup dah. Orang kata kenapa doktor tadi tak bagi makan susu semua? Dia nak cari protein kat mana kan? Susu ni ada protein, ada kalsium dan sebagainya. Dulu kalau you tengok lecture saya, kenapa saya tak benarkan you ambil susu, dah saya bagi sebab pun. Okay? You baca balik. Selain daripada secara ringkasnya, kan susu ni acidic. Okay? Bila asid tu nak dineutralisekan supaya jadi
balance balik alkaline body kita. Kan body kita ni sedikit alkaline, 7.4, betul tak? Kalau dia acid all the time, nak betulkan balik acid tu jadi alkaline sedikit dalam badan kita supaya kita stabil, bukan alkaline sangat-sangat, you perlukan kalsium untuk membalancekan balik. Jadi kalau you ambil terlalu banyak protein, acidic food lah, bahan-bahan makanan apa tu seperti soda, apa tu minuman-minuman bergas, kan banyak asid dalam tu kan. Jadi phosphoric acid ni nak dibalancekan balik, kena pakai apa? Kena pakai kalsium. Kalsium tu nak datang daripada mana pula? Patutnya kita dapat kalsium daripada makanan minuman tadi. Rupanya kita kena pakai tulang kita. Tulang kita lah penyelamat body yang acidic. Kita makan, kita hidup dalam keadaan very acidic, stress, macam-macam dalam hidup kita kan, masuk macam-macam bahan kan. Untuk menyelamatkan keadaan, Tuhan bagi kita tulang. Tapi tulang tu banyak mana dia nak lepaskan kalsium. Lepas, umur 50 dah mula nampak. Faham? Sebab tu 60-70 jatuh sikit je, batuk sikit je, terhempas, terletak tangan ke atas lantai je, tersalah pegang apa tu tangga nak turun je, terhentak sikit je patah. Jadi kita kena tahu makanan mesti dikurangkan supaya tambahan buah-buahan dan sayuran. Saya selalu kata D&D Diet dah selamatkan hampir 60-70% daripada masalah kita. Sebab apa? Dia men-alkalinizekan balik body yang tengah asid, yang menyebabkan banyak kalsium kita hilang, menjadikan tulang kita reput. Soda saya dah kata, lepas tu sugar-sugar yang nampak tak nampak buang. Yang bagusnya you cuba ambil fresh lemon dan apa tu lime. Walaupun you dengar macam apple cider vinegar, lemon, lime semua ni macam acidic kan, tapi Tuhan tu maha kaya. Bila dia masuk dalam badan kita, metabolisme kita tu menukar menjadinya alkaline. So minumlah banyak mana pun lime dan lemon, asalkan dia bukan pure lah, you masuk dalam air lah maksudnya kan. Jangan terus dia telan macam tu. Apple cider vinegar pun saya masuk dengan air juga kan. Okey. Semuanya harus you ingat, sampaikan vegetable yang lebih kita galakkan sampai rumpai laut pun bagus. Okey, sebab sea kelp ni, seaweed ni, rumpai laut ni dia ada banyak bahan-bahan mineral yang cukup cantik dan tinggi, bukan takat kalsium saja. So you boleh dapat kalsium daripada algae daripada dasar laut semua tu. Bagus. Saya dengar kata di Sabah ke Sarawak kan? Di Sabah tak salah saya. Banyak dia orang tanam dalam laut. Dia buat macam tanaman tapi dalam laut. Okey, atas laut. Okey, baik, kita habis satu lagi untuk anda yang ambil mineral water. Tolong galakkan cari air Zam-Zam ataupun cari air RX water. Memang kita buat tu khas. Memang daripada awal Tuhan bagi rezeki kat saya faham bahawasanya jangan ambil air yang kosong. Jadi RO water, distill water, air yang dah hilang langsung semua mineral, jangan minum kalau boleh. Bukanlah jangan minum, kalau tak ada minumlah juga. Tapi kalau ada choice, cari minuman yang ada mineral. Okey, sebab tu RX water diperbuat daripada mineralize, kita energizekan melalui batu-batu cantik-cantik lapisan tu, dia boleh ikut juga tanah liat semua tu, kita cuci dan konsep-konsep yang membersih dan mensucikan tu semua tu, sehingga kan kita boleh masuk balik mineral dalam badannya, dalam badan pula, dalam air tu kita minum sekali. Sebab tu dia ada kesan membantu memberi kesihatan. Sebab apa? Air Zam-Zam dah tunjuk pada kita kalau nak cari air mineral. Okay, that is the best. Last one, kalau boleh ambil ginger dan cinnamon, kayu manis dan ginger, ataupun herba-herba yang serasi dengan badan you. Herba is allowable dan di-encourage. Okay, last adalah jangan percaya, saya kata lagi sekali, kalau siapa-siapa nak bagi just pil aja, nak makan, nak bagi tulang tu kuat. Sebab apa? Yang lebih saya kata tadi daripada pemakanan. Nombor 2 saya lupa nak cerita tadi, iaitu pergerakan. Sebenarnya sama kuat. Kalau kita kata mana lebih penting, dua-dua penting sekarang. Sebab apa? Body kita kalau tak ada beban di atas tulang melalui muscle kita, tidak ada langsung pergerakan, terutama sekali yang bersendi, tulang-tulang besar tu kan, yang bersendi selalunya macam lutut, macam pinggang, macam tulang belakang ni, pergelangan tangan semua ni, kalau tak gerak langsung shoulder kita semua ni, maka body kita dalam posture selalu tunduk je, tengok buku atau tengok iPad atau tengok ni lah, tengok WhatsApp semua kan. Kan zaman sekarang ni berapa jam you tunduk? Cuba beritahu kat saya. Jadi pergerakan kita tu selalunya begitu. Betul tak? Sepatutnya kita belajar. So anda sekalian belajar elok-elok macam mana nak
maintainkan posture dulu. Lepas tu setiap saya kata 20 minit macam jaga mata juga, bergerak walaupun duduk kat mana pun. Kalau tak boleh pun sejam sekali. Sebab apa? 2 kali atau 3 kali sehari, terutama sekali saya ambil kesempatan untuk nak bagi tahu pada orang Islam. Setiap kali you semayang tu dah merupakan salah satu daripada stretching yang cantik sangat. Jadi semayang betul-betul ikut dia punya tertib, etika yang betul, dia punya rokok, sujud, sebagainya tu cantik sangat-sangat. Sebab tu test utama bagi orang yang kuat tulang ialah sampai umur 70-80 pun dia boleh semayang pacak lagi kaki dia. Yang tu saya gagal. Saya rasa ramai kita gagal kan, yang pacak kaki kat belakang tu. Sedap ya dia angkat dia punya masa duduk tu kan, masa dia tahiyat tu, kelas. Saya bila tengok jealous betul. Pasal apa? Tulang saya disebabkan oleh gout dan masalah kena kemo sebagainya, dulu dah banyak rosak. Tapi tak apa, kita sekarang apa yang ada tinggal dalam badan kita ni, kita jangan bagi dia teruk lagi. So bergerak adalah yang paling utama. Dan bila saya kata bergerak, bererti kalau boleh siapa yang ada weight sikit boleh buat weight training yang ringan-ringan. Siapa yang tak ada boleh jalan atas ni lah, on the spot, ataupun berjalan di tepi rumah ke macam mana. Tapi kena gerakkan weight bearing punya position. Maksudnya tempat-tempat yang ada beban yang boleh membebankan otot kita dan tulang kita, kita galakkan. Jangan sampai sakit. Sebab bila sakit lain pula masalah nanti. Kenapa? Bila you buat sehari sikit sebanyak you buat, dan mungkin 3-4 kali seminggu tu you lebih serius, memberi fokus, bukan saja membebankan otot dan tulang, tetapi buat stretching pun. Sebab tu orang yang buat tai chi, orang buat, yalah saya tak suruhlah you buat yoga kan, tapi mereka-mereka yang buat stretching sampai macam betul-betul merenggangkan semua otot dan sendi-sendi, rupa-rupanya dia juga menjaga tulang. So buat gym work boleh, tapi jangan terlalu berat. Berjalan kaki very good, apalagi bicycle semua boleh, tapi kalau static bicycle saja kurang berat badan tu. Okey, saya dah belajar sikit tentang vibration. You berdiri ada mesin yang ketah, tapi pun tak sebagus kalau you keluar ke padang dan sebagainya. So bagus kalau you faham, asalkan jangan duduk diam di rumah, itu saja. Alright. Vitamin D3K2 jangan lupa, kita ada special dosage. Saya dah kata vitamin D3 tak kurang daripada 10,000 unit setiap hari. Okay, jangan ambil bawah pada tu. So kita dah siapkan D3K tu. Kalau you nak ambil daripada saya pun boleh, nak beli kat farmasi pun boleh, no problem. Tapi saya dah kata dos kita tinggi daripada biasa, sebab kita tahu tak cukup, ramai rakyat kita tak cukup D3K2 yang menyebabkan osteoporosis. Bukan kalsium yang tak cukup, D3K2. Lepas tu mineral-mineral yang dalam badan kita yang daripada makanan, kalau kita tak boleh garantikan, saya selalunya titis ni 5 hingga 10 titis, namanya R Extra. Boleh nampak ni R Extra. Okey. Ni adik pada RX Water dulu. Saya 2 ni saja, RX Water dengan RX Extra. 3 tahun pertama saya nasihatkan diri saya dan semua pengikut saya ambil 2 air, dan saya masukkan 10 titik untuk orang dewasa. Budak kecil kalau 5-6 tahun ambil 5-6 titis cukup. Untuk apa? Dalam ni ada apa? Ada fulvic acid. You cuba baca fulvic acid, mineral-mineral yang datang daripada Gunung Himalaya tu kan, kan kita tak cukup mineral, semua ada kat situ. Lebih daripada bapak, kalsium, magnesium, boron, semua tu. Sebab apa? Kita perlukan vitamin D lagi, C lagi, A, B6, lagi folic acid, B12, K1, K2, semua tu. Jadi kadang-kadang siapa nak ingat kan? So last kali you kena jaga you punya bakteria seperti biasa. Pasal apa? Kalau tak cukup bakteria, dia tak boleh jaga untuk pencernaan semua mineral dan vitamin yang kita makan. So selalunya saya sediakan apa? Fiber up. You tahu kan? Fiber up adalah untuk menjaga prebiotik dan probiotik you. Cukup. Alright, kalau you ada harapan untuk ikut satu lagi program dinamakan hormone check. Orang perempuan tolong pergi ke tempat-tempat atau doktor yang pandai tentang jaga hormon, sebab dia kena cuma kalau nak ganti pun pakai bioidentical hormone, bukan hormon yang sintetik, ada jual. Okey, bioidentical hormone, doktor yang boleh inject ni, yang ni pakar-pakar yang jaga hormon. Sebab apa? Kalau hormon kelang kabut, you pun akan jadi kelang kabut.
Okey, kita dah habis malam ni. Siapa yang stres, seperti biasa, tolong betulkan, sebab I cakap banyak mana pun, kalau you masih stressful, kortisol you tinggi, kalsium you akan jatuh. Dan bila kalsium you jatuh, apa nak buat? You kena keluarkan daripada tulang reserve you, maka reput lebih kerap berlaku. Lain pada tu, hati-hati, saya dah ulang lagi sekali tadi, jangan cuba nak ambil kalsium tablet senang-senang, okey? Sebab ramai orang buat mistake, dia ambil kalsium sebab dia kata boleh kuat, macamlah orang duk promote makan susu tu atau minum susu. Totally wrong. Siapa yang lebih sangat kalsium boleh bawa maut pun, okey? Takat tulang reput tu kita dah faham. Okey, cukup dulu ya. Almond, pistachio, very good. Seaweed, saya dah cerita tadi. Kalau hari cheat day, paling-paling kalau you nak betul-betul nak ambil juga protein yang tinggi, ambil telur lah. Sebab egg yolk tu boleh juga bantu untuk masalah tulang ni. Okey. Untuk hari-hari cheat day. Okey, hari cheat day lagi, apa lagi yang boleh ya? Selalunya you nak try sardin boleh lah kot hari-hari cheat day tu. Saya nak cuba tengok sehari seminggu ke, tengok. Tapi tak perlu pun, sebab daripada sayur hijau kita dah cukup. Alright, dah habis. Berhati-hati bila you tunduk. Bila berumur 50-60 ni, bila tunduk-tunduk tu jangan galak sangat, zap, tanpa you fikir apa nak jadi belakang you. Jangan belajar nak jatuh-jatuh. Okey, main dengan cucu main juga, tapi jangan lupa diri. Dan saya suka tutup, kalau boleh cari peluang nak gerak aje. Nak naik kerusi macam ni, nak bangun, cuba you buat 5 kali dulu macam tu, naik turun, berdiri duduk, baru you jalan terus. Nanti orang kata apa kat office bila you buat macam tu, peduli apa? Okey, kau nak pension dah kan, tahu tak? Belajar berdiri, naik duduk, lepas tu stretch sikit baru berjalan. Lepas tu duduk balik, sebelum duduk buat 4-5 kali juga. Ambil peluang lah. So jangan lupa lagi sekali D3K2 yang boleh kita suplemen. R extra, very simple, boleh gunakan. Dan fiber up. Yang lain, jaga diri, jangan terlalu nak cepat makan ubat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di satu masa yang terdekat. Senyum selalu dan tolong ucapkan dengan hati yang rasa bersyukur yang kita tu Tuhan bagi lagi sehari boleh hidup. Okey, tekan share, tekan love. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.